Sekali dah live. Mana tak tahu. Mana tak ada pun chat tak keluar pun kat sini. Tak keluar kat sini. Oh, yang ni untuk slide je. Sebab saya dah open slide. I see. Okay, so saya teruskan. Jadi dia tengok gambar je. Yes, of course. Saya nak tengok saya sedang berkeudara. Nampak? Saya sedang Ada? berkeudara. Tak ada. Kredit tu semua pemilik video di atas. Dia biru je. Tak, dia video je. Saya tak mainkan. Saya tak klikkan video. Keluar. Dah tak keluar tak pelan cik dah. Teruskan dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sayangi UPNM kita semestinya. Pilihan utama apa? Pilihan pertama adalah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Kalau pagi tadi kita dah bersama dengan Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan F3P, hari ini kita akan bersiaran langsung bersama dengan Pusat Bahasa Language Center Universiti Pertahanan Nasional Malaysia bagi membincangkan info-info yang berguna, cara-cara pemohonan dan program-program yang ditawarkan di Pusat Bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okey, bagaimana tengah hari ini? Harap anda semua terus kekal sihat. Dan ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa hari ini adalah pencutan terakhir, adalah permohonan memasuki ataupun permohonan untuk UPU online, iaitu pada hari ini akan ditutup pada sekitar jam 5 petang nanti. Jadi pastikan anda telah membuat pilihan di dalam UPU online agar anda tidak terlewat dan semestinya tercicir dalam pemilihan tersebut. Okey, maka hari ini dan pada ketika dan saat ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan slot seterusnya bersama fakulti di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, iaitu bersama Pusat Bahasa, dan saya akan perkenalkan panel-panel kita pada hari ini. Bersama dengan panel kita, Lieutenant Colonel Hilmi Azani bin Hussein selaku Timbalan Pengarah Pusat Bahasa, dan bersama dengan Cik Dini Ashraf bin Salihan, Guru Bahasa di Pusat Bahasa juga. Jadi kita bersama-sama mereka untuk berkongsi info. Okay? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sebagaimana diperkenalkan tadi, saya Lieutenant Colonel Hilmi Azani bin Hussein, Timbalan Pengarah Akademik dan juga Praksiswazah untuk Pusat Bahasa UPNM. Okey, dan bersama-sama saya Cik Dini Ashraf sebagai Ketua Unit Bahasa Asing. Okey, so saya akan menerangkan sedikit tentang Pusat Bahasa dan juga untuk program sarjana Sains Sosial, Bahasa dan Komunikasi Islam Budaya di Pusat Bahasa, ataupun lebih dikenali sebagai ZD03. Okay? Dan Cik Dini akan menerangkan dengan lebih detail lagi lah dengan bahasa-bahasa asing yang ditawarkan oleh Pusat Bahasa sepanjang pengajian anda semua kat sini, di sinilah. Okay? Saya tak gerak. Okey, so saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Pusat Bahasa. Okay, pada asalnya pada 1 Mei 2008, so dinamakan sebagai Pusat Pengajian Umum dan Bahasa ataupun PPUB, dan setelah mendapat kelulusan Pendidikan Tinggi untuk beroperasi secara rasmi pada bulan November 2008, dan pada 1 Jun 2012, okay, PPUB tadi dikenali sebagai Pusat Bahasa ataupun dalam UPN dipanggil sebagai PB. Okey, ini berkenaan dengan jawatan akademik, staf akademik juga non-akademik. Okey, so kita tengok situ, kita di Pusat Bahasa kita mempunyai seorang profesor, okey, 2 orang profesor madya, 5 pensyarah kanan, 7 orang pensyarah, dan ada terdiri daripada 9 guru bahasa kanan dan juga 9 guru bahasa. Jadi secara keseluruhannya staf akademik adalah seramai 33 orang dan staf pentadbiran seramai 7 orang. So untuk makluman semua pelajar, Jabat Pusat Bahasa berada di arah 11 di bangunan Bestari.
Okey, dan berikut adalah visi, misi dan juga moto Pusat Bahasa Bagaimana Tentera. Misi Pusat Bahasa adalah untuk menjadi pusat bahasa bertaraf global berasaskan komunikasi, pendidikan dan juga penyelidikan pertahanan. Okay. Dan misi kita adalah untuk memberi perkhidmatan pengajaran bahasa kepada bakal pemimpin bagi mencapai tahap komunikasi yang profesional. Dan moto Pusat Bahasa adalah untuk mengejar kecemerlangan bahasa dan komunikasi. Okay, berikut adalah objektif bagi Pusat Bahasa. Yang pertama adalah untuk melahirkan graduan yang fasih dan cekap dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa asing. Yang kedua, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang bahasa dan komunikasi dalam budaya, dan untuk memperkasakan kecekapan staf dan juga kemudahan yang ada di Pusat Bahasa. Right. Yang dipaparkan sekarang ni adalah merupakan carta organisasi bagi Pusat Bahasa, diketuai oleh pengarah Pusat Bahasa iaitu Profesor Badja Dr. Nurshima binti Zainal Shah, okay, dan diikuti oleh saya sebagai Timbalan Pengarah Akademik dan Prasiswaza, dan seterusnya adalah Timbalan Pengarah bagi Penyelidikan dan Pasca Siswaza iaitu Dr. Ahmad Tamrini. Okay. Turun ke bawah kita nampak ada Ketua Jabatan iaitu Ustaz Faizal, okay, dan ada 2 orang Ketua Unit kat situ. Untuk Ketua Unit Bahasa Inggeris adalah di bawah Puan Surinder, dan Ketua Unit Bahasa Asing di bawah Cik Dini. Okay. Di bawah Puan Surinder, okay, boleh lihat gambar-gambar yang comel lauten tu kat bawah tu. So itu adalah merupakan pensyarah untuk unit Bahasa Inggeris, dan di bawah Cik Dini adalah pensyarah bahasa asing, iaitu daripada bahasa Arab, Mandarin, French, Rusia dan Sepanyol. Okay. Right. Okay. Berikut adalah kursus Trust University di Pusat Bahasa yang kita laksanakan di Pusat Bahasa. Okay, terdiri daripada 3 di situ, itu Bahasa Inggeris Penulisan Akademik, okay, and then Dialog Al-Ghazali untuk komunikasi bahasa Inggeris, dan juga Tata Bahasa dan Pembenaran Asas Bahasa Inggeris. Okay. Untuk makluman, tata bahasa dan juga pembenaran asas tu, okay, perlu diambil oleh pelajar yang mendapat band 1 dan band 2 dalam MUET, okay, dan ianya hanya berstatus untuk lulus gagal sahaja, tiada markah ataupun grade yang diberi kat situ. Okay. Okay. Dan seterusnya kursus Trust Bahasa Asing yang ditawarkan di Pusat Bahasa, okay, sebagaimana tertera. Okay. Yang ini Cik Dini akan terangkan dengan lebih detail lagi tentang bahasa asing. Next. Okay, masih lagi di bahasa asing. Okay. Right. Untuk program akademik di Pusat Bahasa, okay, Pusat Bahasa telah menawarkan satu program akademik di peringkat sarjana muda, iaitu program Sarjana Muda Sains Sosial, Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya, ataupun sebagaimana saya terangkan sebelum ini dikenali sebagai ZB03. Okay. Dan program ZB03 ini telah dimula ditawarkan pada sesi akademik 2014 dan juga 2015. Okay. Mungkin saudara-saudari boleh tengok pada bahasa dan komunikasi silang budaya ni mungkin agak terpegun sikit dengan nama dia tu. Okay. So jangan risau, kita akan terangkan apa jenis subjek yang akan dipelajari nanti. Right. So pada tahun 2017, okay, program ZB03 ini telah mendapat akreditasi penuh oleh MQA. Right. So program ini ditawarkan dalam 6 semester lazim, okay, yang mana mempunyai matlamat untuk melahirkan pegawai tentera dan juga awam. Okay, sebagaimana yang saudara saya tengok sekarang, saya tentera, Cik Dini awam. Okay, saya masih lagi dalam active service, okay, sebagai pegawai tentera dalam Perkhidmatan Am Pendidikan. Right. So that's why kita nak lahirkan seorang pegawai tentera dan juga pegawai awam. Okay. So berkemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan, memahami budaya dan juga masyarakat tempatan, okay, dan luar, dan mempunyai kemahiran menganalisis masalah dan cara menyelesaikan. Okay. Berkemampuan adalah aspek kemahiran antara budaya yang seterusnya berkomunikasi dengan masyarakat berbagai budaya. Okay. Okay, seterusnya berkemampuan untuk menerima pelbagai budaya dan melihat pelbagai itu sebagai satu pengalaman yang menguntungkan, okay, dan juga berkemampuan untuk diatur gerakkan ke mana-mana sahaja pada bidang masa
dan berkemampuan untuk memberi perkhidmatan dalam suasana kritikal. Sebab dalam kursus yang ditawarkan ni kita akan belajar untuk creative thinking dan juga critical thinking. Kita akan tengok sebentar lagi modul yang akan diajar. Dan seterusnya. Dan mempunyai peribadi yang berketerampilan tinggi serta berfikiran luas dan juga berpandangan global. Kita bukan hanya tengok dari sekitar di Malaysia saja, tetapi di seluruh dunia. Dan juga mempunyai kompetensi dalam bidang sains sosial, bahasa dan silam budaya, ketenteraan dan sebagainya. Dan yang paling penting itu mempunyai semangat patriotism, daya tahan dan juga etika ketenteraan yang tinggi bagi kadet dan juga palapis. Baik. Ini merupakan struktur program dan juga jumlah kredit keperluan program. Perjalanan kursus yang diambil seperti yang dipaparkan. Terdiri daripada kursus elektif universiti, trust program dan juga elektif program. Next. So kursus trust universiti yang perlu diambil sebagaimana yang dipaparkan. Nama-nama kursus dan juga credit hours yang diperlukan. Right. Ini untuk kursus bahasa asing, kursus trust universiti. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh catat dan akhir ini kita akan buat Q&A session. Right. So berikut adalah struktur kurikulum program sarjana muda bahasa dan pengajian silam budaya. So program ini ditawarkan untuk selama 3 tahun dan ini adalah subjek yang akan diajar semasa tahun pertama, semasa semester 1 dan juga semester 2. Dan juga untuk makluman untuk pelajar tahun pertama, pelajar tahun pertama akan ada semester pendek, itu selama 7 minggu. So setiap semester adalah semester biasa adalah 14 minggu, semester pendek adalah hanya untuk 7 minggu saja. Untuk ini adalah untuk struktur bagi tahun kedua. Untuk tahun kedua tidak ada semester pendek, cuma tahun 1 saja. Dan ini adalah untuk tahun akhir. Dan di akhir tahun ketiga ni ada latihan industri ataupun internship program. Dan berikut adalah statistik pengambilan pelajar bagi sesi untuk ZB03 bermula daripada tahun 2014-2015 sebagaimana yang dipaparkan. Pelajar kita ni tak ramai. Pada pengambilan yang pertama tu cuma 31 orang saja. Dan seterusnya pada sesi akademik 2015 dan juga 2016 bertambah sedikit kepada 33 orang. Dan seterusnya pada tahun 2016 dan 2017 tambah lagi 6 orang, jadi 39. Masih belum ada lagi kadet masa ni. Baik. Dan 2017-2018 pelajar kami yang paling ramai sekali selama 59 orang. Dan pada sesi akademik 2019-2020 kita ada 29 orang, 9 orang pelajar. Right. Ini adalah peluang kerjaya bagi graduan ZB03. Sekiranya tuan-tuan berminat untuk jadi pegawai tentera, kalau tuan-tuan bukan sebagai kadet atau pelapis, boleh menyertai pegawai tentera mungkin selepas graduation sebagai pegawai GO ataupun graduate officer, pegawai graduan. Contohnya dalam ATM, Angkatan Tentera Malaysia, saudara-saudara boleh memohon untuk jadi, kalau untuk TDM Tentera Darat Malaysia, mungkin kepada Kor Risik Diraja ataupun KRD, Kor Perkhidmatan Am PR ataupun Perhubungan Raya. Kalau TUDM, TUDM untuk PR ada, dan juga Kor Perkhidmatan Am Pendidikan. Untuk makluman saudara-saudari, untuk LI pada tahun ini kita ada 5 orang kadet, pelajar kadet di pusat bahasa, dan kelima-lima itu sekarang ini tengah menjalani latihan industri di bawah ATM, iaitu di Jawatanlah Pendidikan. Dan untuk pegawai-pegawai awam, sekiranya berpeluang, nanti bolehlah memohon sebagai pegawai tadbir diplomatik, pegawai tadbir sebagaimana dipaparkan tu. Untuk sebagai pendidik mungkin dihantar untuk buat pendidikan letteron, sebagai pengurus acara, pegawai pendidik dan juga penterjemah. Untuk makluman saudara-saudari di pusat bahasa,
pada tahun lepas kita telah menubuhkan the English Language House. Jadi the English Language House tu adalah untuk meningkatkan lagi dari segi graduate employability sebagai graduan pusat bahasa. Semua pelajar di pusat bahasa akan diajar ataupun menjalani kursus semasa dalam pengajian ni. Dia akan menghadiri kursus terjemahan, proofreading, editing, so that after your graduation nanti kita boleh buat part time ataupun boleh jadikan sebagai sumber yang utama. Next. Dan ini adalah merupakan kerjasama antara Pusat Bahasa dan juga ATM. Apa yang kita telah laksanakan sebelum ni, iaitu kita telah melaksanakan kursus asas bahasa Arab yang dihadiri oleh pegawai-pegawai tentera dan juga staf UPNM sendiri, dan dilaksanakan di Pusat Bahasa. Dan seterusnya adalah kursus bahasa Inggeris. Ini adalah untuk tentera sahaja, tapi kerjasama itu kita laksanakan kursus tu di UPNM dan di bawah Pusat Bahasa. Dan seterusnya pada tahun ini pertama kali kita melaksanakan English Language Fellowship Program bersama Kedutaan Amerika Syarikat dan juga Jabatan Pendidikan, yang mana sepatutnya kalau tidak kerana COVID-19 ni, sepatutnya seorang pegawai ataupun dipanggil sebagai ELF tadi, English Language Fellowship tadi, akan hadir ke UPNM untuk mengajar pelajar tahun 1 untuk academic writing dan juga Al-Ghazali language, Al-Ghazali dialog, sorry. So disebabkan oleh pandemik COVID-19 tadi semuanya PDPR, so kita dapat seorang ELF tu tapi dia laksanakan PDPR daripada US. So kita pagi di Malaysia dan sana malam, so that's why she has to teach the students before pukul 12. Sebab sana dah 12 malam. Beza dia 12 jam. Kita ke hadapan 12 jam. Right? Dan juga lantikan pengarah pendidikan ATM sebagai ahli lembaga pengajian program sarjana media baru dan masyarakat. Ini adalah bukan satu program baru yang telah diusahakan oleh Pusat Bahasa. Next. Dan ini adalah perancangan program akademik untuk Pusat Bahasa. Kita juga merancang untuk mengadakan program Doktor Falsafah Pendidikan, dan juga sekarang ini dalam proses untuk menyiapkan paperwork sarjana media baru dan masyarakat bagi membolehkan alumni Pusat Bahasa ataupun student-student yang bergraduat di Pusat Bahasa dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Dan di peringkat sarjana muda pula, kita tengah mengusahakan sarjana muda bahasa asing diplomatik dan juga terjemah dengan terjemahan. Sarjana muda pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan pengaturcaran komputer, dan kemungkinan besar kita juga akan mengadakan atau menganjurkan diploma pendidikan pasca siswaza. Mungkin ada yang berminat untuk jadi guru tadi, boleh kita akan laksanakan diploma pendidikan pasca siswaza. Right, so berikutlah gambar-gambar sekiranya saudara saya belum pernah sampai ke Pusat Bahasa. So pentadbiran Pusat Bahasa adalah berada di arah 11 bangunan Bestari. Sebagaimana gambar yang dipaparkan ialah pejabat rasmi atau pejabat umum Pusat Bahasa. Dan untuk bilik-bilik pensyarah Pusat Bahasa, untuk kebanyakan pensyarah perempuan berada di arah 6 bangunan Bestari, dan pensyarah lelaki mostly berada di tingkat 8 atau aras 8. Next. Next. Dan ada 4 bilik pensyarah di arah 11 berdekatan dengan pejabat Pusat Bahasa. Alright. Untuk kemudahan infrastruktur lain untuk Pusat Bahasa, kita ada satu makmal audio di aras 2, berkapasiti selama 30 pelajar dan juga satu pensyarah. Dan juga kita mempunyai next please. Makmal bahasa juga di aras 2 bangunan Bestari dengan kapasiti 40 pelajar dan juga satu pensyarah. Dan untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, kita sekarang ini tengah mengusahakan 2 lagi makmal bahasa di bangunan baru, di bangunan Jauhari. Sekarang realisasi tu akan pindah ke sana nanti. Right.
Okey, berikut adalah aktiviti pelajar yang dianjurkan oleh Pusat Bahasa dengan kerjasama HEPA. Pertama sekali adalah bengkel muat. I think most of you guys yang asasi mungkin dah buat bengkel muat. Okay, this is yang 2019 lah. Sebab 2020 tu because of pandemic COVID-19 semua tak boleh face to face. Okay, so ini apa yang kita laksanakan secara face to face. Right. Okay, pertandingan debat bahasa Inggeris pada tahun 2019. Okay. Dan kita ada DSS STEM Explore Race, okay, dengan pelajar-pelajar sekolah. Okay. Dan debat bahasa Arab peringkat UPNM. Okay, ini semua saya tunjukkan yang program 2019 sebab ini yang ada gambar lah. Okay, next. Okay. Untuk makluman semua untuk pusat bahasa, okay, ataupun keseluruhan untuk selepas sahaja modul Al-Ghazali Dialog. Okay. Selepas modul Al-Ghazali Dialog, kita akan pilih pelajar-pelajar yang terbaik untuk kita berkemping, dipanggil sebagai Camp Bahasa Al-Ghazali. Okay. Biasanya setiap tahun kita akan adakan di Camp Kompon Negeri Sembilan. Okay. Aktiviti yang dijalankan adalah kebanyakannya adalah aktiviti kumpulan, critical thinking skills. Okay. Apa yang dipelajari dalam kelas akan diaplikasikan semasa Al-Ghazali Dialog Camp. Okay. So hopefully pandemik ni akan berakhir dan kita boleh melaksanakan semula Al-Ghazali Dialog Camp. Okay. Right. And then selain daripada itu, aktiviti anjuran Pusat Bahasa juga, okay, antara kerjasama kita dengan Kedutaan Arab Saudi, okay, yang saya maklumkan tadi sebentar tadi. Right. Okay. Dan juga Pusat Bahasa telah diberi amanah, okay, untuk menguruskan sastrawan negara di universiti. Okay, bagaimana gambar tertera tu. Okay. Next. Okay. So itu sahaja berkenaan dengan Pusat Bahasa secara umumnya. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, kita akan semasa Q&A session nanti selepas Cik Dini, okay, akan membentangkan tentang bahasa-bahasa asing di Pusat Bahasa. Okay. Silakan Cik Dini. Terima kasih banyak. Saya tak tahu suara saya boleh didengari ke kalau pakai topeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari sebenarnya. Okey, selamat datang saya ucapkan ke unit bahasa asing Pusat Bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Nama saya seperti mana yang telah disebutkan sebentar tadi, Dini Ashraf bin Salehan. Saya merupakan ketua unit bagi bahasa asing mewakili tenaga akademik yang mengajar bahasa asing di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Baik, sebelum saya masuk lebih dalam kepada pengenalan tentang subjek-subjek bahasa asing di universiti, ingin juga saya sambung sedikit daripada apa yang telah dinyatakan oleh Lieutenant Colonel Ilmi, bahawasanya selain daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa asing, kita juga ada aktiviti-aktiviti dalam bahasa Melayu, ya. Sebagai contoh yang kita nyatakan tadi, ada aktiviti sastrawan di universiti. Melalui program tersebut, kita berpeluang untuk mempelajari sesuatu berkenaan dengan bahasa, budaya dan sastra Melayu daripada tokoh yang terkenal. Okey, jadi jika saudara-saudari saya difahamkan yang sedang menonton siaran secara langsung kita pada hari ini merupakan bakal-bakal ataupun calon-calon pelajar yang tengah berfikir nak klik mana dekat WPO tu. Jadi saya sarankan pilihan pertama tidak lain tidak bukan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Di sini kita mempunyai lapangan yang sedikit lain daripada universiti-universiti awam yang lain. Baik, saya sambung mengenai pendekatan aktiviti bahasa Melayu, kerana bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan saudara-saudara sekalian boleh mendapatkan ilmu tersebut di sini. Okey, untuk belajar bagaimana, contoh misalnya kita ada bengkel puisi, bengkel cerpen, bengkel penulisan dan sebagainya, dan memperkayakan lagi pengetahuan anda saudara-saudara sekalian mengenai bahasa. Baik, saya patah balik ke rumah saya, bahasa asing. Baiklah, pastinya saudara-saudari sekalian, kecuali mereka yang pernah belajar bahasa asing di sekolah berasrama penuh, saya difahamkan di SBP dan juga MRSM, ada di antara kalian yang telah mengambil kursus bahasa asing. Jadi sedikit sebanyak anda familiar atau tahu bagaimana, mengapa anda belajar bahasa asing. Tapi untuk yang baru, yang fresh, anda tidak tahu walau sedikit pun bahasa asing, di sinilah tempatnya, di sinilah salah satu tempat atau arena untuk anda mendalami, mempelajari ilmu baru. Jadi inginkah saudara-saudari sekalian menjadi seperti seseorang yang lebih mempunyai kemahiran lebih daripada satu bahasa? Contohnya, kalau hari ini saya nak tanya apa khabar, saya boleh tanya apa khabar dalam 5 bahasa. Saya boleh tanya ni hao ma, saya boleh tanya
Como estas, saya boleh tanya como talibu, saya boleh tanya kaifa haluka, dan juga yang terakhir saya boleh tanya здравствуйте, как дела. Okey. Jadi ada 5 bahasa yang kita tawarkan di sini, saya akan sebut sebentar lagi, tapi saya nak bawa saudara-saudari sekalian mengapa kita perlu belajar bahasa asing ni. Baiklah. Yang pertama ialah untuk menambah ilmu pengetahuan bahasa baru. Seperti mana yang kita maklum di Malaysia ini, kita sedar bahawa kita sendiri, we are able to communicate in English. Okay, dan kita juga berkemampuan untuk bertutur dalam bahasa Melayu. Dan mungkin mereka yang pergi ke sekolah jenis kebangsaan, mereka mempunyai satu lagi nilai tambah, iaitu bahasa asing, bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Okay. Tetapi jika sekiranya anda, seperti mana saya katakan sebentar tadi, jika anda, saudara-saudari sekalian, tidak mempunyai satu lagi kemahiran bahasa pada masa ini, inilah masanya, saudara-saudari sekalian, untuk menambahkan lagi kemahiran anda untuk berbahasa asing. Baik, yang kedua, mempermudah serta mengurangkan jurang komunikasi. Contohlah, saya bagi contoh, anda berjalan-jalan di Kuala Lumpur. Tiba-tiba di satu penjuru jalan, anda terserempak dengan seorang pelancong. Cerita lepas Covid lah, insyaAllah lepas Covid hilang, anda nampak seorang pelancong, tapi pelancong tu tak Inggeris. Pelancong tu tak cakap bahasa Melayu. Dia cakap sesuatu yang kalau pada telinga kita yang biasa, dengarnya bunyi tak tahu apa. Tapi lepas kita belajar, yang kita faham, oh dia nak tanya jalan, oh dia nak tanya bangunan, oh dia tak tahu macam mana nak pergi museum. Itu adalah satu contoh, dan kemudian kita berpeluang untuk membantu, dapat pahala. Jadi itulah kenapa kita katakan bila belajar bahasa asing ini mempermudah serta mengurangkan jurang komunikasi. Kemudian yang ketiga, membuka sudut pandang yang lebih luas tentang dunia. Sebelum ini saya juga seperti anda. Saya belajar daripada sifar. Okay, saya tidak ada sebarang pengetahuan tentang bahasa asing sebelum ini. Okay, jadi apabila saya mempelajari salah satu bahasa asing, kita mula untuk contoh menonton filem dalam bahasa asing. Kita mula untuk menonton dokumentari dalam bahasa asing. Dan kita mula untuk tahu bagaimana untuk memahami sesuatu yang dituturkan oleh pemberita ataupun dokumentari dalam bahasa asing. Secara tidak langsung, Pusat Bahasa merupakan pusat yang mengendalikan kursus-kursus tentang bahasa dan budaya. Jadi anda dapat memperkayakan juga cara fikir ataupun cara pandang anda, kerana anda kini tahu bagaimana untuk berfikir dalam, misalnya dalam bahasa Arab. Okey, anda tahu apa yang dinyatakan. Mungkin kalau dalam budaya Arab berbeza daripada budaya Melayu, berbeza daripada budaya yang lain-lain. Jadi kita faham. Okey, pada masa ini apabila kita belajar bahasa asing, kita dapat faham sesuatu yang lain daripada yang lain. Ya, saudara-saudari. Kemudian yang keempat, menambah kemahiran untuk berjaya. Seperti mana yang Tuan Ilmi telah nyatakan sebentar tadi, ada banyak peluang-peluang pekerjaan ataupun kerjaya untuk saudara-saudari sekalian ceburi, terutamanya apabila saudara-saudari menguasai contoh satu, bahasa Melayu, kedua bahasa Inggeris, dan ketiga bahasa-bahasa asing. Ada 3 bahasa di situ menjadi nilai tambah kepada saudari-saudari sekalian. Jadi contoh, kemahiran kerjaya ni bukan sekadar tertakluk kepada apa yang dinyatakan sebentar tadi. Contoh, saya bagi satu contoh. Sebelum ini, ketika saya ni perkongsian diri saya sendiri, saya selepas habis belajar, saya mendapatkan pekerjaan dalam bidang IT. Jauh bidangnya. Tapi kenapa? Sebab saya menguasai ataupun mempelajari satu bahasa asing. Jadi walaupun bidang itu teknologi, tapi kita boleh belajar. Kita boleh belajar benda baru, tetapi pintunya mesti kita buka dulu. Bagaimana untuk buka pintu itu? Itulah melalui pusat bahasa, melalui pengajian bahasa Inggeris dan juga bahasa asing yang kita tawarkan. Baiklah. Seterusnya, seperti mana yang Tuan Hilmi telah nyatakan sebentar tadi, di pusat bahasa asing yang ditawarkan ada 5. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Rusia, yang ketiga bahasa Mandarin, yang keempat bahasa Perancis, dan yang kelima bahasa Sepanyol. Okey. Kelima-lima bahasa ni merupakan bahasa yang mempunyai penutur yang paling banyak dalam dunia. Okey, kalau kita tengok dalam TV sekalipun, ramai orang bertutur bahasa Mandarin. Kalau kita tengok, ramai orang bertutur bahasa Arab. Sebab kita kena tahu. Okey, mungkin saudara-saudari baru ada yang mungkin baru mengetahui bahasa Arab tidak dituturkan di Arab Saudi saja. Walaupun bendera yang ada depan saudara-saudari bendera Arab Saudi. Ada dituturkan di Mesir, dituturkan di Jordan, dituturkan di United Kingdom misalnya, di Emirat Arab Bersatu, di Morocco dan sebagainya. Bahasa Rusia bukan dituturkan di Rusia sahaja, dia dituturkan di Kazakhstan. Semua negara yang stan tu dia pakai bahasa Rusia, ya. Kecuali Kelantan. Kecuali Kelantan, betul Tuan Ilmi.
Jadi kalau anda cakap period ataupun anda cakap Здравствуйте, anda tidak hanya mendapat audiens anda di Rusia saja, tapi di negara-negara lain juga. Okey, contoh bahasa Mandarin tak perlu kita perkenalkan lagi, di Malaysia juga kita ada bahasa Mandarin dan juga menjadi satu bahasa ekonomi yang meluas. Bahasa Perancis tidak dituturkan di Perancis saja ya saudari-saudari, dituturkan juga di banyak negara lain, Belgium, Kanada, Morocco, Tunisia dan sebagainya, dan bahasa Sepanyol. Kalau tanya dekat ibu ayah yang pernah menonton telenovela di televisyen dulu, bukan saja di Sepanyol, Mexico, Venezuela, banyak lagi negara. Jadi disebabkan itu, kita di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia menawarkan kelima-lima bahasa ini untuk diajarkan kepada saudara-saudara sekalian. Okey, seterusnya. Okey, seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, kelima-lima, 6 sebenarnya masuk bahasa Inggeris, merupakan bahasa yang dituturkan di peringkat antarabangsa dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations. Baik, jadi oleh kerana itu, seperti mana saya nyatakan tadi kepada saudara-saudari sekalian, kami di Pusat Bahasa sama-sama memberikan pengetahuan bahasa Inggeris, Arab, Mandarin, Sepanyol, Rusia dan Perancis kepada anda. Okey. Seperti mana yang Tuan Hilmi nyatakan sebentar tadi, struktur pengajian dia adalah sebegini ya. Okey, kita boleh lihat di skrin. Yang pertama kita ada bahasa asing tahap 1, bahasa asing, dan kemudian disusuli pula dengan bahasa asing tahap kedua, dan khusus untuk pelajar-pelajar di Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan, kita juga boleh ada tawarkan bahasa Mandarin Perubatan. Dan seperti mana yang saudara-saudari boleh lihat di situ, dalam tahap 1 dan tahap 2 kita akan menawarkan pengajaran tentang tata bahasa, tentang dialog dan juga tentang kosakata untuk dikuasai oleh saudara-saudari sekalian. Jadi bukan berbeza. Di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia kita tawarkan 5 bahasa kepada semua pelajar. Okey, pelajar boleh pilih nanti mengikut bahasa apa yang ditawarkan kepada fakulti itu. Itu sistem di UPNM. Jadi pelajar-pelajar masuk, bila masuk nanti tengok dalam sistem nak ambil bahasa apa yang ditawarkan, bahasa apa yang available, you click there and then you'll be joining that class. Right? Jadi semua pelajar tak kisah daripada Fakulti Kejuruteraan, daripada Fakulti Sains Teknologi Pertahanan, Fakulti Pengajian Pengurusan Pertahanan, Fakulti Kesihatan Perubatan dan Kesihatan Pertahanan, dan juga Akademi Kecergasan Pertahanan. Tidak lupa kepada pusat pelajar-pelajar Pusat Bahasa sendiri, anda berpeluang untuk mendalami atau mempelajari kursus-kursus bahasa asing yang ditawarkan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Baik, itu untuk semua pelajar di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, kebanyakannya untuk pelajar tahun 1. Khas seperti mana yang Tuan Hilmi telah nyatakan sebentar tadi, di Pusat Bahasa juga kita ada menawarkan ijazah sarjana muda, ZB03, Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya. Baik, menerusi program tersebut, selepas satu tempoh masa yang tertentu, pelajar-pelajar yang berada di bawah seliaan Pusat Bahasa yang mengambil ijazah tersebut mempunyai peluang untuk mendalami bahasa asing di peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat tahap 1 dan tahap 2, iaitu saudara sekalian boleh memilih sama ada elektif program bahasa asing, bahasa Arab ataupun bahasa Perancis. Ini terbuka kepada mereka yang lebih berminat untuk satu lagi, dia ada 3 sebenarnya elektif tu, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Perancis. Jadi buat mereka saudara-saudari yang mungkin ada latar belakang dalam bidang linguistik, ada latar belakang dalam bidang bahasa, ada latar belakang dalam, mungkin ada pelajar daripada diploma pendidikan yang masuk ke ijazah yang mulia, mungkin ada latar belakang daripada bidang penyelidikan. Jadi untuk anda ke tahap yang lebih tinggi dalam satu-satu bahasa asing ataupun bahasa Inggeris, anda boleh memilih salah satu daripada 3 elektif program yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Saya harap setakat ini boleh difahami isi pembentangan saya, perkongsian saya, dan boleh kalau ada soalan nanti boleh tanyakan. Baik, seterusnya. Okey, antara aktiviti-aktiviti kami di unit bahasa asing, kita menganjurkan ni sebelum ni sebab sebelum pandemik. Sebab bila pandemik berlaku, kita pun dah bukan work from home, semua orang terkurung di rumah ketika itu. Jadi bila semua terkurung di rumah, kita pun tak boleh melakukan sebarang aktiviti bersemuka, kita tak boleh jemputan daripada luar negara. Tapi
Mungkin perancangan pada masa akan datang kita akan sambung semula aktiviti-aktiviti ini. Jadi contohnya ialah Hari Bahasa dan Budaya Antarabangsa, di mana ketika hari tersebut kita akan anjurkan seperti karnival kecil bahasa. Dalam itu ada 6 bahasa yang saya sebutkan tadi, daripada Inggeris hingga ke Rusia, untuk anda mempamerkan bakat-bakat anda, untuk kita mengenali dengan lebih dalam, seperti mini expo juga untuk mengenali dengan lebih dalam budaya dan bahasa asing. Dan yang kedua, kita ada pertandingan berasaskan bahasa asing seperti Tuan Ilmi tunjukkan tadi. Ada pertandingan debat, ada pertandingan drama contohnya, ada pertandingan nyanyian dan sebagainya. Yang ketiga, kita ada khidmat masyarakat dan aktiviti luar. Sebelum ini kita ada menganjurkan program sekolah angkat ya. Jadi untuk saudara-saudari sekalian yang berminat untuk untuk melibatkan diri dalam bidang khidmat sosial bersama masyarakat, bolehlah bersama-sama dengan kami. InsyaAllah selepas pandemik ini selesai, kita akan keluar dan kita sebarkan ilmu yang kita ada, khidmat yang kita ada kepada masyarakat di luar sana. Dan yang keempat, lawatan ke lokasi-lokasi berkaitan budaya negara asing. Contohnya, mungkin kita boleh buat lawatan ke institusi pengajian bahasa asing yang terdapat di luar sana. Contohnya kalau Sepanyol kita ada Instituto Cervantes, kita boleh buat lawatan. Contohnya kita ada sekolah bahasa Arab, sekolah Iqra yang Tuan Hilmi menyatakan tadi, mungkin kita boleh adakan lawatan di sana, mungkin boleh mempelajari sedikit sebanyak dengan tenaga pengajar yang berada di sana sebagai kerjasama, atau membuka lagi minda saudara-saudari bagaimana sebenarnya pembelajaran bahasa asing di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ini. Baiklah, seterusnya. Baik, sebelum saya mulakan sedikit video yang telah disediakan ini, saya ingin memberi kredit kepada semua pemilik video di atas. Mana tahu ada yang pemilik video yang tengah menonton, tiba-tiba tengok muka sendiri, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk anak-anak saudara-saudari sekalian daripada peringkat lepasan SPM, lepasan STPM, lepasan diploma ataupun lepasan asasi, saya jemput, dan juga ibu bapa yang isinya sedang berfikir di manalah nak hantar anak-anak ni bersama belajar. Baik, saya kita mainkan sedikit video untuk tuan-tuan dan semua. Con Laura Nosa. Había nada de por eso empecé mi clase de español desde nivel básico. En el primer etapa normalmente me comunicaba en inglés, creo que en español es más complicada la utilización de los verbos porque se debe tener en cuenta el pronombre y de acuerdo a eso. Tapi saya keluarkan juga. ما شاء الله أريد أن أشتري شيئا هنا. أيها الأصدقاء ماذا تفعلون؟ kita semua begini insyaAllah. نعم يا أستاذ، أنا الآن في السيارة أريد أن أذهب إلى مدينة القاهرة.
ولا الرياض اكسبريس. Jadi sekali gitu. 是需要化，新增957起确诊病例，其中644起来自沙巴，石兰河中则新增225起病例。卫生部指出，今天新增的病例当中，槟城有23起，曼谷有18起，登嘉楼15起，沙拉越11起，斯里兰有8起，霹雳5起及吉隆坡4起。至于吉打、马六甲、罗佛和布城则各有1起。另外，今天新增的2个感染群分别来自水兰楼和槟城。康复人数方面，今天有972人出。 Baiklah, video yang anda tonton sebentar tadi anda boleh menyaksikan bagaimana rakyat Malaysia yang sehari-hariannya kita memakai bahasa Malaysia, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris mempamerkan kebolehan mereka untuk bertutur dalam 5 bahasa yang ditawarkan di UPNM. Jadi untuk mungkin secara logik perjalanan untuk menjadi seperti mereka itu jauh. Tapi pintu dan kuncinya mesti dibuka terlebih dahulu. Dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia di Pusat Bahasa dan di kedua unit bahasa Inggeris dan bahasa asing menawarkan satu peluang kepada saudara-saudari sekalian lepasan-lepasan pengajian yang ingin memohon untuk menyambung di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia untuk mendalami satu ilmu bahasa sama ada peringkat baru ataupun peringkat yang lebih tinggi supaya anda dapat menjadi mahir seperti mereka yang berada dalam video sebentar tadi. Jadi oleh itu saya kepada yang mempunyai soalan boleh terus kemukakan soalan dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menjawabnya sebentar lagi. Dan itu saja perkongsian daripada saya. Saya ucapkan gracias, merci, zie, syukran dan juga spasiba. Okey, Kita teruskan dengan unit bahasa Inggeris. Soalan dulu. Nak kita ke soalan dulu. Soalan tu ya. Masih on Masih on. Masih on. Sekiranya ada apa-apa soalan, okey, Daniel, okey, untuk kemasukan lepasan STPM sekarang, berapakah syarat muat yang telah ditetapkan oleh pihak bahasa sendiri dan pusat bahasa sendiri? kalau kita tengok pada minimum dia adalah band 3. Sekiranya dapat band 1 atau band 2 yang saya dengar tadi, so pelajar-pelajar kena ambil satu lagi modul iaitu English Grammar tadi. So, kita perkemaskan lagi dari segi bahasa Inggeris. Sebab untuk makluman para pelajar sekalian, okay, medium of instruction di UPNM adalah bahasa Inggeris. So para pelajar walaupun namanya medium of instruction dalam bahasa Inggeris tapi ada campur sikit-sikit bahasa Melayu, okay? Tapi disyaratkan sebab untuk lebih memahami, okay? Dari sebab kalau yang band 2 ataupun band 3 itu akan melalui khusus bahasa Inggeris itu grammar bahasa Inggeris, okay? Maksudnya lepasan STPM boleh mohon dan keluaran daripada mana, kalkulasi dan sebagainya. So daripada segi pemilihan bahasa, adakah pelajar boleh memilih sendiri atau telah ditetapkan oleh pusat bahasa sendiri? Okey, untuk bahasa seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, saudara-saudari sekalian, kita menetapkan mengikut fakulti masing-masing. Jadi seperti mana saya nyatakan, bila saudara-saudari berada di sini sebagai pelajar, buka sistem pendaftaran dan cari bahasa apa yang ditawarkan kepada saudara-saudari sekalian melalui fakulti saudara-saudari. Jadi di situ dapatlah mempelajari bahasa-bahasa yang ditawarkan. Tetapi pada masa yang sama, jika saudara-saudari ingin belajar bahasa yang lain, boleh juga mendekati ataupun menghubungi tenaga-tenaga akademik dan sekiranya ada persetujuan dan ada lapangan untuk kami di unit bahasa asing untuk mungkin kita boleh menawarkan satu sesi khas kepada saudara-saudari sekalian itu tertakluk kepada tenaga akademik masing-masing. Jadi diulang balik bahasa-bahasa asing yang kita tawarkan. Okey, ada 5. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua bahasa Mandarin, yang ketiga bahasa Sepanyol, yang keempat bahasa Perancis dan kelima bahasa Rusia. Ada 5 semua sekali. Okey, setiap bahasa tu berapakah tahap? Biasa ada tahap 1, tahap 2 kan? Sampai tahap berapakah yang diwajibkan ke atas pelajar-pelajar kita? Okey, kepada pelajar-pelajar kita, sebab kita perlu mengakui bahawasanya pelajar ada pelbagai peringkat. Ada yang brilliant,
ada yang mungkin intermediate. Jadi kita secara standardnya, secara piawainya kita menawarkan sehingga tahap kedua. Okey, tapi untuk saya nyatakan tadi, untuk pelajar-pelajar pusat bahasa kita menawarkan tahap yang lebih tinggi daripada tahap 2 supaya kosakatanya lebih banyak, penguasaan tata bahasanya lebih tinggi dan dialog yang diajarkan juga melebihi daripada dialog-dialog biasa dalam amalan seharian. So kalau untuk lepasan SPM khususnya, apakah program yang terbaik untuk mereka pilih selepas SPM? Sebab kebiasaannya kalau program sains sosial ditawarkan kepada lepasan STPM setaraf. Tetapi kalau mereka yang lepasan SPM ni, program apa yang diorang perlu ambil dulu di peringkat SPM? Di peringkat asasi ke ataupun diploma ke? Banyak. Saya nak jawab ke? Baik. Maksudnya untuk SPM. bahasa kan ataupun untuk untuk dia pergi ke sarjana muda dalam sains sosial ni. Betul pada keputusan ni lah, sebab kan even sains pun kita ambil kan, ada Dia macam asasi, syarat-syarat asas dia. kejuruteraan pun ada jugalah. Kalau Maksudnya, untuk tapi kalau yang saya itu ikut ni, pilihan student tersebut, tapi kalau untuk yang cadet, pelajar cadet nak masuk ke pusat bahasa, itu adalah kuota daripada ATM sendiri. Sebab cadet, untuk makluman semua, untuk saudara-saudari, sebab UPNM ni dia it's a bit unique sebab kita ada cadet, pelajar cadet berbanding dengan pelajar IPT yang lain. IPT lain cuma ada palapis, tapi di UPNM ada cadet, ada palapis, ada awam. Ada 3 kategori kat situ. Okay. Untuk pelajar cadet, okay, pemilihan fakulti ataupun jurusan adalah bergantung kepada kuota yang telah diberikan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Okay. Tapi untuk pelajar palapis dan juga pelajar awam, pilihan bergantung pada result dan pilihan sendiri. Dan saya juga nak tambah sedikit untuk adik-adik ataupun adik-adik, tak boleh adik-adik dah, anak-anak, tak maaf. Okey, kepada anak-anak sekalian yang baru habis SPM, anak-anak perlu tahu untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana muda perlu menempuhi 3 peringkat pengajian yang sebelum sarjana muda. Perlu ada, sama ada asasi, sama ada diploma ataupun sama ada matrikulasi. Ya betul, matrikulasi. Terima kasih CCP. Jadi melalui 3 jalan ini barulah anda akan sampai ke jalan seterusnya, iaitu ijazah sarjana muda. Jadi mungkin saya bagi contoh, kalau ada yang berminat untuk jadi pendidik seperti mana Tuan Hilmi ada nyatakan tadi, kita punya pilihan kerjaya last kali ada juga dinyatakan pendidik. Mungkin boleh ambil diploma pendidikan dahulu sebagai persediaan. Kemudian kalau berminat untuk join us in language center, then you choose ijazah sarjana muda bahasa dan komunikasi silang budaya untuk menambahkan lagi selain daripada pendidikan, pendidikan apa? Pendidikan bahasa Inggeris dan juga bahasa asing. Lebih spesialis kepada bidang bahasa yang mana. Tapi kalau untuk daripada jurusan lain juga jangan risau. Kalau mungkin ada yang daripada sains misalnya yang berminat untuk sambung belajar mungkin daripada matrik ni, daripada bidang sains sains apa? Sains hayat dan sains lain-lain lah di matrikulasi tu. Sains fizikal dan sains hayat je di matrikulasi. Maafkan saya tak berapa arif tentang matrikulasi sebab saya pelajar lepasan diploma dahulu. Jadi anak-anak sekalian, saudara-saudari boleh cuba untuk memohon, dan sekiranya ada sebarang masalah, saudara ataupun isu, saudara-saudari, you are welcome to contact us in UPNM. There's always someone to help you in order to help you to get into this campus, this university as a student. Ya, sebagai pesanan terakhir dah, sebab hari ni diorang dah kira hari terakhir untuk memohon review. So apa pesanan terakhir ataupun tips-tips yang berguna lah untuk kepada adik-adik ni untuk memilih UPNM sebagai pilihan pertama panel. Okay. So untuk tips okay. Sebagaimana saya maklumkan sebelah tadi, UPNM ni bukan satu boutique university dan dia unik berbanding dengan IPT yang lain. Okay. Sebab macam saya maklumkan sebelah tadi, kita di sini ada 3 kategori. Okay. Tapi kalau ikut hasrat ATM, okay, ataupun kita cuma nakkan setiap pelajar tu mesti ada badan beruniform, tak boleh total civilian, okay, kalau ikutlah, okay, tapi ada dia punya kes-kes tertentu lah, okay. Tapi kita cuba terapkan dari segi uniform tadi. Kalau cadet memang dia akan pakai uniform tentera lah, tapi untuk pelajar-pelajar civilian yang lain, pelapis, setakat ni kita akan kita tengah usahakan untuk dapatkan
badan uniform yang lain, contohnya yang APMM ke, untuk polis ke. Sebab di akhir pembelajaran nanti, untuk GE atau graduate employability tu, biasanya majikan akan tengok were you in the uniform bodies before, sebab dari segi disiplinnya, disiplinnya mungkin kita patuh masanya, cara pembawakan diri kita, sebab di sini kita diajar untuk lebih mendisiplinkan diri kita, so dari segi perwatakan kita dan dengan kemasnya, so pelajar-pelajar ni kalau pelajar lelaki lah, saya malah untuk pelajar-pelajar lelaki, dari segi kekemasan diri, so di sini memang diterapkan dari segi kekemasan diri. Kalau pelajar kadet mereka pakai uniform, untuk civilian pun tak boleh pakai, contohnya pakai jeans ke, tak dibenarkan. So dari segi keseragaman tu ada walaupun pelajar awam. So saya mengharapkan agar pilihan di tangan anda. Jadi kalau boleh UPNM ni satu, macam saya maklum tadi, satu universiti yang unik, berbeza daripada yang lain. So cara didikan sini, sebab kita ada military dan juga civilian bercampur di sini. Okey, tips daripada saya, adik-adik sekalian, saya juga pernah pergi jom masuk U seperti adik-adik sekalian. Ini perkongsian saya pernah pergi ke jom masuk U, saya pergi ke semua booth universiti, saya pilih kursus apa yang saya nak ambil. Ingatlah pesanan saya, ambillah satu kursus yang saudara-saudari sekalian boleh enjoy, maksudnya melakukannya dengan sepenuh hati. Bila anda melakukannya dengan sepenuh hati, insya-Allah kejayaan tu akan datang. Walaupun orang kata budak tak datang bergolek, tapi hati dia bergolek jugalah. Dia akan datang kejayaan tu kepada anda. Kerana bila anda belajar dengan sepenuh hati dan juga ditambahkan pula dengan disiplin yang kami terapkan di sini di UPNM, sudah semestinya walaupun kita tidak boleh menjanjikan bulan dan bintang, tapi insya-Allah dengan segala usaha yang kita lakukan bersama daripada pihak universiti dan daripada pihak anda sendiri selaku pelajar, insya-Allah kejayaan itu akan mengiringi anda untuk membawa anda ke peringkat seterusnya dalam kehidupan. Jadi pilihan seperti mana Tuan Emil katakan tadi, pilihan di tangan anda. Tengah scroll-scroll tu, janganlah lupa tengok UPNM. Kalau rasa minat betul dengan UPNM, why not just click there, tak payah fikir, dan join us in UPNM as our students. We welcome you with our big heart and open hands. Okay, so boleh saya sambung sikit? Itu maklumat tadi masih lagi di pusat bahasa. Jangan pergi mana dulu. Jangan pergi mana-mana dulu. Masih lagi pusat bahasa, tetapi sekarang kita akan bincangkan pasal bahasa Inggeris. Tadi bahasa asing, now kita akan move kepada bahasa Inggeris, dan Puan Surinder akan maklumkan yang lebih lanjut lah perkara bahasa Inggeris di pusat bahasa UPNM. Okay? Terima kasih. Jumpa di UPNM. Okay. Thank you. Terima kasih. Okay, lanjut dah. Sambung dulu. Alright. Nak air ni tau. Memang kita sediakan air. Jadi tak bagi air ke mana? Sambung dulu. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, saya tengok ramai dah view dekat Facebook kita. Alhamdulillah. Hari ni petang-petang ni ramai pula Alhamdulillah. Memang semua bersemangat nak masuk UPNM sebenarnya kan. So kita akan sambungkan slot kita masih di bawah pusat bahasa bersama dengan Puan Surinder Kaur, anak perempuan Satuan Sing sebagai guru bahasa di unit bahasa Inggeris. Kita sambung slot kita. Okay, hi, good afternoon everyone, and thank you first of all for joining us for this session. Thank you to Lieutenant Colonel Hilmi and also Mr. Dini for providing such informative information about our center, and I will be continuing about the English language unit that we have at UPNM and how we help to support the university in terms of providing important courses which we can offer at UPNM. Okay, firstly, kenapa kita nak join UPNM? Of course, because it is a very, very unique university, not just for you as a student, but for us as instructors as well. We feel really proud when we inform people that we are staff and we are instructors at Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okay, so we are very unique in the sense that
we have a mixed culture. So we have the military culture, and then we also have the civilian culture. Okay, now how are we unique and what makes us different? So I'm going to focus on the English language programs that we have and how different are we from other universities. Okay, so next slide please. All right, so just like any other university, we provide basic proficiency courses for our students at different levels. So when you come in, if you join in the Asasi program or the foundation studies as we call it, we offer two programs where we have FEL 0533, which is basic communication skills, and then we also have FEL 0523, which is the English for academic reading. So these are actually proficiency courses. And kenapa Asasi ni penting is because we are actually preparing all of you. As you all know, you will be joining in the undergraduate programs or the degree programs if you join in through the Asasi program, right? So we are actually preparing you for the MUAT examinations. So untuk subject foundation, memang kita fokus kita memang untuk train students specifically for the MUAT examinations. Okay, next slide. So besides the foundation studies program, we also have English for diploma level. So obviously this one is a basic proficiency course which we have, right? We have LLE 2022, which is written and oral communication for academic purposes. And then we also have basic oral communication. So as you can see at foundation and also diploma level, we start with very basic English language proficiency programs. Okay, next. So this is our focus because this is where all of you will be enrolling yourself in. So as soon as you join our university, we will start focusing on the undergraduate level English language courses that we have. So as I said, if you join our university is very different. You will be exposed to a total different learning experience altogether. So you will be learning English like what happens in any other university, tapi unik dia adalah subjek kita memang ada blend between your usual English language proficiency, and we also blend it with a little bit of military culture, which is actually something that I would say is very unique. Not everyone gets to experience it. Okay, so how do we do it? We have basically when you join in, I think this was mentioned by Lieutenant Colonel Hilmi tadi, if we have students yang masuk or enroll for degree programs, tapi your MUAT examination results are a little bit poor. So what we do is we enroll you into LLE 3042. Yang ni biasanya kita buat first year lah. Okay, so basic grammar and vocabulary course. Untuk kursus ni, kita takkan suruh ulang MUAT. But what happens is, this is a requirement daripada kementerian. Okay, we need to make sure that when you come in, if you have poor proficiency, we will coach you throughout the whole semester. So that your proficiency can be improved, and so that when you join the other courses that we have, you will be able to have better language proficiency. Okay, and we target at basically very basic level of grammar and also vocabularies. And this subject is only 1 hour. Every week we do it. Kita tak ada final exam, but it's more of like just a coaching kind of thing. We have fun in class. Kita buat activities yang where you can have videos, you know, with the students. Very communicative, very interactive, and most of it is just so that you get to improve your overall English. Okay, next. Alright, this is one of our main focuses. We have actually two main subjects yang kita memang fokus lah. Okay, yang ni pun kita ambil normally first year. Okay, and this is LLE 3012, English for academic writing. Okay, for English for academic writing, yang ni memang our focus is on basically, you know, kita buat basic paraphrasing, summarizing, essay writing, standard courses which you can find in any other university, but the materials yang kita guna
will be a blended material between what you can find in normal text, and we try to also put in the military culture or the military influence into our texts and materials that we use. So as much as we can, as you can see, we try to have the variety in terms of our teaching materials. So even though you are a civilian, you're not a cadet, biasanya classes kita mix. We have some which you might have classes where semua cadets, or we have a mix between kita ada cadets and also civilians in one class. So it really depends on how the arrangement is. It depends on the course that you are doing juga. So when we have this mixture of cultures, so you will get to mix with the students who are cadets at the same time, and it's a very unique learning experience. So our students always tell us, you know, this is something that we don't get to experience in other universities, and that's what I always emphasize to my students as well. So another few reasons for you to enroll in our university. All right, so we have 60%, which is assessment based, and then 40% is final exams lah, like any other universities, and the semester is 14 weeks. Okay, next one. Right, so what are some of the activities that we do? Okay, under the academic writing program, we have a lot of activities planned out for the students throughout the semester. So we have poster presentations, we have the English language essay writing, which we do every year for the academic students. And then we also have library research skills and turn it in workshop. Yang ni pun we do it together ongoing with the academic writing subject that we offer as well. Okay, next. Right. This subject which you are looking at, which we are focusing on, it's called Al-Ghazali's Dialogue, English Communication. Now, we are very proud of this subject because this is considered as our, signature subject when it comes to our English language. And this is where we get to stand out in terms of all the other universities. Now, what is so, unique about this subject is because it is a communication subject, but it is a blend between communication and also leadership. So in addition to learning about communication, you will also be exposed to leadership skills, which is very rare because we have never come across a subject yang blend communication, English, and also leadership skills. So it makes it very different, right? So in this subject, kita buat case-based learning. So students banyak will be exposed to case-based problem solving. They need to use analytical tools, apply critical thinking, and then the nature of the class itself, dia tak ada final exam, tapi sebab kita memang kita fokus dekat communication. So we have a lot of ongoing assessments, presentations where students really get to portray their problem solving and their communication skills. Okay, and then kita banyak buat group discussions in class. Students get to prepare videos. They are involved in manifestos. So let's look at some of the activities that we organize. Next slide, please. Okay, here are some of the activities under the Al-Ghazali subject which we have done previously. So I think yang ni Major Helmi ada, Lieutenant Colonel Helmi ada mention tadi, kita ada Camp Al-Ghazali di Kongkoi, and then kita ada creative video competitions and the English language debates. About this, all this is part of our subject itself. So as you can see, we don't just learn English, or we don't just learn basic proficiency, but the English that we offer at our university is a blend of a lot of other skills which you might not actually be exposed to when it comes to any other public university. So that makes us very unique in that sense, okay? And then the type of activities also. In addition to this, if I may add, we also have courses, also workshops, English language workshops which we do. Contoh untuk students MUET, every year kita ada MUET workshops, and then we have Perwira Toastmasters, which is also something that we promote actively to our students, so students get to join in. And then we have recently the one that
Sir Hilmi just mentioned about our ELF program baru-baru ni dengan our a representative from US Embassy. This is one of those exchange programs which we also look forward to doing in the future, so that our students get to collaborate with educators from other institutions as well. So we have already started it. Hopefully it will be ongoing as well after this. And then in addition to that, we have a few other interesting lineups which is coming up. We have conversational club, CSR related activities which we do from time to time. Our students get to collaborate, okay, and so on, right? So next slide. Okay, now we're going to look at what are the assessments yang students you can expect at our language center. So because kursus bahasa diwajibkan untuk semua students, so if you are a degree student, of course you will have to sit for the 3 main subjects which I mentioned just now. So we have basically 2 major exams which we look at. One is of course MUET. MUET is specifically for students who enroll in our Asasi foundation program, okay, and MUET preparation is done by our Asasi teaching team, all right, and they will focus specifically only on teaching you the skills that are related to MUET. So memang kita akan prepare you fully during the Asasi years before you get to enroll into the right degree program. Yeah, okay, the next slide. So this is what we have at our university. So every student degree yang baru masuk, especially in their first year, okay, biasanya this exam is done in the first month after you enroll yourself into your degree program. Kita akan buat ELPT, which we call English Language Placement Test. So English Language Placement Test will be compulsory for all the degree or undergraduate students, and this test is considered important for us because we get to benchmark your level. Sebab of course you already have MUET examinations, but it is also important for us to really look at which areas are you specifically very weak in, and then kita akan guna results daripada ELPT ni to sort of look at, okay, the majority of the students fall into which category. So are you really weak, moderately, or average? Yeah, so we get to plan our assessments from time to time based on the performance that we see through the English Language Placement Test. Tapi that's the only test that we have, so we don't restrict our students with too many assessments and too many exams for English. And the reason is because the next slide, which I'm going to show you, can we move to the next slide? Because of this. All right, so some of you might not know this because right now the Ministry of Education is very particular about CEFR. So everywhere kalau tengok English mesti ada this word CEFR. So what does CEFR mean? CEFR is actually promoting communication among students. So kita nak produce students yang who are not just good in exams, but they are also able to communicate well in English. And when I say communicate well, it's not speaking, in a proficiency which is very highly regarded, but just to be able to carry themselves well, especially during interviews, job interviews, okay, at workplaces, when you conduct presentations, how can you focus on presentations? So ini fokus kita. So that's why at UPNM, our focus is not exams and tests alone, tapi kita nak produce students yang boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. They can carry themselves, and then despite not having a good accent or tak semestinya we have to be able to speak in American accent or British accent. That is not an indicator of a good English language speaker. But what we want is at least for you to be able to communicate confidently, to use good language proficiency in order to deliver your points and messages clearly. So I think this would be the final slide from us. Can I see the next one? Yes. All right. So we are open to questions and answers. If you have any questions which you would like to ask,
regarding the English Language Center. So hopefully I get to address some of the questions which you have about learning English at Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Puan Surina, okay dengar? Yes, I can hear you. Ada pelajar yang tanyakan, okay, untuk lepasan SPM, syarat kemampuan MUAT, minimum syarat kemampuan MUAT, and then in case lah pelajar hanya mendapatkan band 2 sahaja, okay, adakah pelajar yang mendapat band 2 tu boleh memohon untuk kemasukan untuk program sarjana muda sains sosial? Okay, saya rasa saya akan jawab soalan yang kedua dulu. Okay, recently masa kami mulakan program sarjana muda sains sosial, memang target kami adalah untuk mempromosikan program. Okay, jadi kami memang buka kepada semualah. Jadi bila pengambilan tu kami tak berapa strict in terms of pengambilan sebab we want to promote the program to everyone. Tapi since last year, we have looked into English language proficiency. So kalau band 3 masih kami boleh consider, and we sebenarnya kami war-warkan juga. Tapi like I said, MUAT tu sebenarnya adalah indication English language proficiency. Tapi cara mereka membawa diri, cara menjawab soalan, you know, that is also very important. So we look at all of that factors as well. So that is for the second question. The first question, kemasukan untuk mana-mana program, please refer to the individual faculties sebab it really depends on the faculties juga. Mungkin ada fakulti yang sekarang ni dia punya kemasukan tu dah, syarat-syarat kemasukan tu dah berubah. Jadi saya, kalau bolehlah saya nasihatkan, please refer to individual faculties untuk mendapatkan maklumat mengenai kemasukan sebab dia memang akan ada dalam senarai syarat-syarat kemasukan yang terkini. Boleh refer dekat buku panduan juga yang terkini. Terima kasih. Puan Surinda, kalau ikutkan kita akan berbalik kepada pemilihan untuk permohonan tu, kita akan refer pada SPM bahasa Inggeris saja ataupun tidak. Okay. Kemudian kalau kita tengok sendiri dalam pusat bahasa ni, kita boleh katakan satu pusat yang sangat aktif jugalah dengan aktiviti-aktiviti luar. Jadi kalau ikutkan pusat bahasa ni ada tak pernah menganjurkan program exchange student contohnya, sebab kalau ikutkan pelajar-pelajar ni suka sangat dengan exchange student ni. Boleh ceritakan sedikit? Yes, okay. Yes, when it comes to student exchange, memang kami memang aktif lah. We have had students, especially cadets, yang kami memang hantar daripada universiti untuk pergi ke institution luar, contohnya ke US, okay, countries like New Zealand, right, student exchange under their faculties. Tapi menariknya sebab before dia pergi tu kita akan macam bagi basic training in terms of English language, and then memang pusat bahasa adalah pusat yang memang aktif in terms of kita nak anjurkan program-program which is related to English language. And like I said, program kita memang unique in the sense that
kita ada blend between the military culture and also the civilian culture. So it is not something which is very you get to see all the time in normal universities, okay, in public universities. And then menjawab soalan yang pertama, SPM, of course SPM is important. We do look at your SPM results. Lagi-lagi depending on pengambilan. Kalau kita fokuskan dekat asasi, of course we really rely on SPM. In terms of kalau undergraduate, of course kita fokus lebih kepada MUET lah, sebab MUET tu adalah sekarang ni lebih-lebih lagi MUET kita dah align kan dengan CEFR, so dia punya benchmarking tu dah semakin ketara, jadi kita nampak proficiency students tu macam mana. Terima kasih Puan Surinda Kaur di atas info-info yang berguna sebentar tadi. Kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pusat Bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia khususnya kerana memberikan banyak tips dan info-info berguna kepada adik-adik untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Okey, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada panel kita tadi, iaitu Lieutenant Colonel Hilmi Azani bin Hussein, iaitu selaku Timbalan Pengarah Pusat Bahasa, dan juga Cik Dini Ashraf bin Salihan sebagai guru bahasa di Pusat Bahasa, dan akhir sekali tadi Puan Surinda Kaur, anak perempuan Satuan SIM. Terima kasih sekali lagi. Okay, sampai untuk slot bagi fakulti iaitu Pusat Bahasa, dan kita akan sambung sekejap saja lagi bersama dengan Akademi Kecergasan Pertahanan, di mana di sinilah lahirnya atlet yang bertaraf antarabangsa. Kita jumpa sebentar lagi.